Muhammad. Muhammad daripada mana Muhammad? Okay, Muhammad. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Wadan. Wadan id. Terus. Ingatlah ketika Wa iz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun. Dan ingatlah ketika telah mengambil oleh kami akan perjanjian kamu tidak boleh kamu menumpahkan akan darah-darah kamu dan tidak boleh kamu mengeluarkan akan diri kamu daripada kampung-kampung kamu. Kemudian aqrartum telah mengaku mengaku oleh kamu walhal kamu menyaksikan. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tazaharuna 'alaihim bil ithmi wal 'udwani wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Kemudian kamu orang-orang ini kamu membunuh akan diri kamu dan kamu mengeluarkan akan satu puak daripada kampung-kampung mereka. Kamu saling bantu-membantu atas mereka dengan cara dosa dan melampaui batas. Dan jika ia datangkan Ya'tu ada waw tak? Ada waw jamaah tak? Wow. Jadi apa? Jika mereka datangkan mereka datang akan kamu seorang selaku orang tawanan. Jamak. Orang tawanan. Kamu tebus. Ini jawab syarat ni, nampak? Ada nun tak? Tufaduna. Ada nun jawab? Kalau tak ada, tadi kalau baris sukun tambah nescaya. Kalau sepatut ada nun, dibuangkan nun, juga tambah nescaya. Jika mereka datang akan kamu sebagai orang-orang tawanan, nescaya kamu tebus akan mereka. Tambah nescaya. Nescaya kamu tebus akan mereka. Dan betul tamam. Walhal dia adalah yang mengharamkan. Isim maf'ul. Yang diharamkan atas kamu. Alaikum atas kamu. Pengeluaran mereka. Isim maf'ul. Kerja dia akan pengeluaran mereka. Akan pengeluaran mereka. Maka adakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan kamu ingkar dengan sebahagian? Boleh tambah dengan sebahagian lain. Maka ada ilah tak di tengah-tengah tu? Ada ilah dan maka tiada. Tidak, okey. Tidak. Balasan yang buat akan itu daripada kamu melainkan kehinaan pada kehidupan dunia dan pada kiamat. Dan pada hari kemudian hari kiamat. Hari kiamat hari berdiri. Dan pada hari kiamat ia dikembalikan. Yuradduna. Mereka dikembalikan kepada asyaddil azab, yang bersangatan akan azab. Sangatan azab.
dan tidak Allah yang dengan yang lalai dari B itu tambahan. Kalau biasa tidak ada B itu tambahan, tapi dan tidak Allah yang lalai. Dan tidak Allah yang lalai daripada apa yang dari apa yang kamu kerjakan. Ulaika alladhina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil-akhirah fala yukhaffafu 'anhumul 'adzab wa la hum yunsarun. Orang-orang itu orang-orang yang mubtada khabar. Orang-orang itu adalah orang-orang yang mereka membeli telah membeli oleh mereka akan kehidupan dunia dengan akhirat. Maka tidak ia diringankan dari mereka akan azab dan tidak mereka ditolong. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Dan demi sesungguhnya telah datang oleh kami telah datang akan kami 4 huruf mazid rubai telah mendatangkan oleh kami akan Musa akan kitab dan telah mengiringkan oleh kami daripada sesudahnya dengan rasul-rasul dan telah datang akan kami telah mendatangkan oleh kami akan Isa iaitu anak Maryam bagus akan beberapa keterangan dan telah meneguhkan oleh kami akan dia dengan Roh Kudus. Maka adakah tiap-tiap kali telah datang oleh kamu dah datang akan kami oleh seorang akan kami akan kamu oleh seorang rasul dengan apa yang tidak ia ingini akan di diri kamu oleh di diri kamu telah sombong oleh mereka istakbaru telah sombong oleh mereka istakbartum telah sombong oleh kamu maka akan satu puak telah mendustakan oleh kamu dan akan satu puak kamu bunuh. Waqalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Dan telah berkata oleh mereka hati-hati kami ada tutupan bahkan telah mengutuk akan kami oleh akan mereka oleh Allah dengan sebab kekufuran mereka maka amat sedikit apa yang mereka beriman. Masya-Allah. Hasan. Okey. Terima kasih cameraman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji dan puji sama-sama kita julangkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang terus mempertemukan kita pada pagi yang cerah ini, pagi yang bahagia ini, dalam rangka untuk kita memahami Quran, mendekatkan diri kepada Allah SWT dan perbanyakkan amal kita, yang semua ini harapan kita agar ia jadi bekal untuk kita berhadapan dengan Allah SWT kelak. Selawat dan salam juga mohon tercurah ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang ikhlas berjuang menegakkan agama yang hak ini hinggalah ke hari kiamat. Hadirin yang berbahagia, saya jawab salam daripada semua yang memberi salam dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan kelas hari ini, saya nak tanya khabar dulu. Orang utara daripada Kemboja, Thailand, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak. Apa khabar semua? Suara saya jelas? Semua okey? Gambar okey? Tak ada macam kabus? Alhamdulillah. Apa khabar orang Selangor? Orang KL? Orang Putrajaya? Ceras? Dengkel? Khabar semua? Orang Negeri Sembilan? Seremban? Lalu Gajah? Tampin? Pulau Sebang? Orang Bayi Rumput? Apa khabar orang Melaka? Sungai Rambai? Kita masuk ke Muar, pergi ke Batu Pahat. Apa khabar orang Batu Pahat? Kita naik ke Air Hitam, terus ke Kulai, masuk Johor Bahru. Orang Perling, apa khabar? Apa khabar orang Ulu Tiram? Sihat semuanya? Kita masuk Singapura. Ada orang Singapura ini? Sihat? Semoga sihat, bahagia belaka. Dan orang Batam, mungkin ada daripada Batam dan mungkin ada daripada Aceh. Kita kembali ke Malaysia, ke Pantai Timur, orang Pahang, Pekan, Tanjung Gemuk, masuk ke Runcang, pergi ke Nenasi, masuk ke Pekan, kita pergi ke Bandar Kuantan, melintas ke Kemaman, singgah di Cenoh. Orang Cenoh apa khabar? Kemaman nama tak dengar. Dr. Azmi, Abu Muiz Al-Kemamani, khabar sihat? Dr. Mazwin, apa khabar? Macam mana pelajaran? Boleh ikuti? Melaka sihat? Okey, Alhamdulillah. Kita masuk ke Dungun. Cikgu Maimun. Kita pergi ke Kuala Terengganu. Naik atas, kita pergi ke Setiu. Naik bus Jertih, pergi ke Besut, masuk ke Pasir Putih. Orang Pasir Putih, Hajiah Fatimah Harun, sihat semuanya. Kita pergi terus ke Kota Baru, Kubang Krian, Kota Baru. Dan pindah ke Malaysia Timur, Sabah, Sarawak, Brunei, Labuan. Semua sihat, semoga bahagia, semoga ceria. Dan pelajaran hari ini dah siap, ada yang dah boleh terjemah.
Dan saya gembira bila ada di kalangan kita dah berusaha cuba menterjemah. Dan malahan ada yang menghantar kepada saya dah mencicah satu muka surat. Cuba terjemah. Padahal itulah kali pertama belajar dengan saya. Dan melalui pelajaran sepanjang Ramadan tadi. Jadi anda kena kerja keras. Ada sebahagian dah boleh setengah muka surat. Kepada yang menginginkan untuk disemak kepada terjemahan anda, boleh PM saya, boleh PM tepi terus kepada saya. InsyaAllah, saya bersama tim saya akan tolong bantu semak. Okay. Ini khas bagi peserta yang belajar melalui live WhatsApp saja. Tapi untuk belajar melalui grup, nanti insyaAllah kita ada tim kita sendiri nanti. Mereka akan tolong bantu menyemak anda punya terjemahan. Yang penting, anda belajar bukan melalui kelas live. Anda belajar dalam grup, bukan dengan kelas live. Kelas live itu sebagai rujukan saja. Bagi yang tak ikut grup, okey, tak apa. Boleh ikut dengan kelas live. Tapi perinciannya, latih tubi tak ada. Hanya saya menterjemah, saya yang membaca, saya terjemahkan. Tapi dalam grup, anda yang lebih menterjemah. Kami cuma mendengar terjemahan anda dan kami membentulkan terjemahan anda. Dan sampai kami puas hati. InsyaAllah. Dan saya dapati kemasukan semalam, semalam kemarin 2 hari lepas, memang 2 hari yang agak sibuk kerana pendaftaran baru terlalu ramai dan mungkin saya akan tutup tak lama lagi. Saya akan tutup pendaftaran bukan sampai 20 Ramadan. Mungkin paling akhir ni esok atau lusa lah. Dah saya tak kena tutup ya. Saya dah tak boleh terima terlalu ramai. Bimbang nanti ramai sangat pun buat apa kalau kita tak dapat beri tumpuan sepenuhnya, okey? Jadi saya nasihatkan kepada yang dah mendaftar, tahniah kerana anda terpilih dan anda rasakan nanti pengalaman baru dalam dunia terjemahan Quran, pengalaman baru dalam dunia bahasa Arab dan bahasa Arab yang kita gali daripada sumber wahyu, bukan sebarang teks bacaan, teks yang direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala, direct daripada Sang Pencipta, bukan sembarangan. Dan kita insya-Allah boleh dapat menterjemahnya dan boleh membahaskan ilmu tata bahasa Arab. Sekaligus orang yang boleh baca Quran insya-Allah. Kalau nak cakap Arab, anda boleh cakap Arab. Tapi yang boleh cakap Arab belum semestinya, tidak semestinya mampu terjemah Quran. Orang yang boleh terjemah Quran, insya-Allah kalau mau cakap Arab, ada ruang untuk anda cakap Arab. Orang yang boleh terjemah Quran, ada ruang untuk menguasai bahasa Arab. Orang yang boleh terjemah Quran, boleh menguasai ilmu tata bahasa Arab. Dan kalau untuk ada yang berbakat, dia boleh bercakap Arab. Bercampur dengan Arab sebulan, 2 bulan, insya-Allah pandai cakap Arab. Term-term Arab dah ada. Vocabulary dah ada. Saya difahamkan kalau bahasa Inggeris, kita ada 100 patah perkataan, pembinaan kata, dah boleh cakap bahasa Inggeris. Ini Quran 1000 perkataan. Ada ribuan. Kalau 30 juzuk ada 6000 panjang. 6000 lebih perkataan. Yang berulang-ulang. Tambah kalau kita tahu kaedah. Tahu nahwu, tahu saraf. InsyaAllah. Bukan cakap Arab. Baca kitab Arab tak berbaris pun boleh. Orang yang boleh terjemah Quran, insyaAllah. Terjemah Quran dengan syarat bukan terjemah saja. Terjemah dengan tata bahasa. InsyaAllah. Anda akan, kalau menginginkan untuk cakap Arab, ada ruang. Kalau ingin untuk berasa kita Arab gondol, ada ruang. InsyaAllah. Tapi yang boleh baca, boleh cakap Arab komunikasi ke, terutamanya, belum menentukan. Belum menjamin anda boleh buka Quran. Boleh menjamin anda boleh terjemah Quran. Boleh menjamin oleh menguasai tata bahasa Arab dalam Quran. Bahasa Arab Quran sangat kompleks. Bahasa Arab Quran sangat detail. Bahasa Arab Quran sangat-sangat tinggi. InsyaAllah. Tapi Allah buka kepada kita. Kita layak. Dan Alhamdulillah, sebulan lalu saya dapat buktikan, orang yang tak ada asas Arab, Alhamdulillah, dah saya yang hantarkan terjemahan kepada saya dapati, Masya Allah, boleh. Yang tak ikuti, tak pernah. Saya tahu bahasa Arab mereka. Bila cara terjemah, saya tahu. Orang yang boleh terjemah depan saya dapat nilai. Macam tahap mana kemampuan bahasa Arab mereka. Grammar dia terutamanya. Okay. Jadi, Alhamdulillah. Tahniah kepada yang mengikuti. Sekarang ada 57. Tahniah kerana anda
antara orang-orang yang Allah dorongkan untuk bersama kami, antara orang-orang yang Allah bukakan hati, lapangkan, mudahkan urusan dalam mengikuti program ini. Dan insya-Allah kepada yang berkesempatan, kami rasanya dah sempit sangat dah ketat sangat untuk kita nak buka ruang. Mungkin esok bukan 20 hari bulan. Umi tadi kata 20 Syawal. Saya dah kena pendekkan, tak boleh sampai 20 Syawal. Kalau 20 Syawal nanti saya bimbang saya akan kecewakan ramai orang. Ramai orang nak ikut, tapi kepada yang dah dapat, jangan tarik diri. Tarik diri, saya akan tak buka lagi. Kalau dah tarik diri, maksudnya ruang untuk anda saya dah tutup. Saya dah buka pada orang lain, maka minta maaf banyak-banyak. Minta maaf banyak-banyak. Tak ada U-turn pada saya, dah. Sekali masuk, okey, lepas tu no U-turn, okey. Baik, alhamdulillah. Ini sekali info untuk program program terjemahan secara by group melalui WhatsApp. Ini grup ni melalui WhatsApp saja. Kita tak mungkin melalui Facebook, melalui WhatsApp. Daripada WhatsApp ni saya akan hantarkan video-video saya. Anda akan belajar daripada video saya saja. Dan waktu belajar anda terpulang pada anda. Anda nak belajar waktu pagi ke, waktu tengah hari ke, waktu sambil masak ke, nak tidur ke, ataupun anda tidur, video bercakap sendiri terpulang pada anda. Sepanjang 1 minggu tu anda boleh study video saya, dan di situ anda lumat betul anda menguasainya, dan hantarkan rakaman suara anda kepada kami. Tim saya akan menyemak terjemahan anda, dan kami akan betulkan mana-mana yang kurang menepati apa-apa yang kami kendaki. Sistem tema-tema yang patut kita ketatkan, kami akan beritahu nanti. Itu sepanjang 1 minggu. Masuk minggu kedua, kita akan hantar lagi video yang berikutnya. Dan seterusnya sampailah 40 minggu. Sekitar 10 bulan. Berarti sampai Ramadan tahun depan nanti. Ramadan tahun depan kita akan break. Sepanjang Ramadan tu kita akan revise. Kita buat ulang kaji sedikit. Kepada kelahiran terus kita akan teruskan. Dan mungkin kita break se-Ramadan nanti. Sepanjang Ramadan kita buat ulang kaji khusus kepada peserta baru saja. Dan insyaAllah sampai Ramadan selesai kita punya sesi pertama untuk first batch, gelombang pertama, generasi pertama grup WhatsApp kita. InsyaAllah, mudah-mudahan perjalanan ini berjalan lancar, usaha ini akan berjalan lancar, dan Allah mudahkan anda yang ikuti program. Saya bukanlah menjanjikan bulan dan bintang, tapi saya menjanjikan bahawa anda boleh menterjemah. Sebagaimana anda lihat video-video yang saya selalu kongsikan pada setiap kali permulaan kelas, itu testimoni-testimoni yang daripada program-program saya lepas. Begitulah anda juga akan boleh menguasainya. Walaupun tidak berpeluang secara talaki, secara berdepanan, tapi insyaAllah, saya yakin. Bayangkan, hanya melalui video satu hala saja anda boleh, apatah lagi 2 hala, dan masa yang panjang 1 minggu. Bulan puasa tak bernafas saya dapati. Saya dapati anda semua tak bernafas. Tiap-tiap hari ada pelajaran baru, tiap-tiap hari tambah ayat. Memang satu sudut, orang yang kaki study, memang anak-anak muda memang suka gemar program ini. Tapi ini saya ambil jalan tengah. Kepada yang pertengahan, kita ambil 1 minggu untuk kita study. 1 minggu, insyaAllah. Kalau boleh, untuk sampai Ramadan tahun depan, boleh habis 1 juzuk. Itu harapan saya. Kalau saya dapati anda punya pencapaian maju, seminggu tu memang anda bekerja sungguh, insyaAllah boleh. Biasanya akan boleh 1 juzuk. Okey. Fikirkan, nilaikan, buat keputusan. Tak perlu istikharah. Doa pada Allah. Ini terbuka luas. Mungkin esok atau lusa saya akan tutup. Saya akan tutup pendaftaran. Tak ada lagi. Tak sampai 20 Syawal. Tak mungkin sampai 20 Syawal. Kalau sampai 20 Syawal nanti, saya habis kelas nanti saya nak kena clearkan pendaftaran. Kalau tidak nanti dia akan bertimun-timun kerja saya nanti. Jadi, kepada yang berminat, sehari 2 lagi. Hari ni atau hari esok saya akan tutup. Baik Sekarang dah 66. Boleh. Jam sudah menunjukkan 7.49. Okey. Ada baki lagi 1 jam 20 minit untuk kita bersama.
1 jam 10 minit. Bukan 20 minit. 1 jam 10 minit lagi. 11 minit untuk kita bersama. Baik. Saya tukar kamera. Saya tukar kamera ke skrin. Bismillah. Alhamdulillah. Kita ulang kaji sedikit pelajaran yang kita telah lalui pada 2 hari lepas, pada 10 Syawal. Hari ini 12 Syawal. Kita ulang kaji untuk semakkan. Ikut saya, terjemah sama-sama. Keluarkan suara. Anda kena keluarkan suara. Kalau anda baca dalam hati, jangan mimpilah anda boleh berterjemah dengan baik. Kena keluarkan suara. Sebab itu saya, dalam mengajar, anda kena paksakan diri anda cuba terjemah dan nyaringkan suara anda. Jangan sampai mengganggu orang lain sudah. Tapi nyaringkan suara. Keluarkan suara, anda dengar sendiri terjemahan anda. Betul ataupun salah. Okey, ikut saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan adakah tidak? Bukan adakah dan tidak. Itu harfiah dia. Tapi bahasa terjemah dahulukan dan. Dan adakah tidak? Mereka mengetahui bahawasanya Allah, ia mengetahui akan apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka nyatakan. Yusirruna, mereka rahsiakan. Yu'linuna, mereka nyatakan. Mereka nampakkan. Kemarin ada salah seorang peserta kita bertanya, Yusirruna mudha'af Ustaz. Sin, ra, ra. Sebelum ni kita pernah jumpa. Tasurun nazirin. Ia menyukakan akan orang-orang yang melihat. Sin, ra, ra juga. Beza makna dia Ustaz? Memang beza. Sin, ra, ra, 3 huruf. Menyukakan. Menggembirakan. Surur. Gembira. Seronok. Tapi sin, ra, ra juga. Kalau 4 huruf bermakna sir. Sembunyikan. Apa ada kaitan sembunyi dengan seronok? Gembira. Kata dasar sama. Kena study tu. Cuma beza dia. Sin, ra, ra, 3 huruf. Bab mudha'af. Berarti menggembirakan, menyeronokkan, membahagiakan. Ia membahagikan, menyeronokkan, menyukakan. Tapi kalau 4 huruf asarra yusiru, dia bermakna menyembunyikan. Nampak bahasa Arab? Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Hajah yang bertanya. Pada tempoh hari, saya pun tak perasan. Baru ini saya nampak. Masya Allah. Tahniah kepada yang perasankan perubahan ini. Okey. Sekarang kita masuk ayat yang berikutnya. Ikut sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum ummiyuna. Dan sebahagian daripada mereka ada orang-orang yang buta huruf. Yang tidak mereka mengetahui. Tambah yang. Kenapa? Kerana bila isim nakirah bertemu dengan fi'il, tambahkan yang. Bila isim nakirah bertemu dengan jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, tambah yang. Yang tidak mereka mengetahui akan kitab, melainkan angan-angan. Melainkan angan-angan. Wa inhum, dan in. Tidak. Bukan tidak. Bukan in jika. Asal jika. Bila ada illa di tengah-tengah, dia berubah jadi tidak. Dan tidak mereka melainkan yazunnun. Mereka sangka-sangka. Fawailun. Fawailun lilladzina yaktubuna alkitab. Maka celakalah bagi orang-orang yang mereka menulis akan kitab. Biaidihim. Dengan tangan-tangan mereka. Saya dah pun tanya tapi tak ada respon. Saya dah mesej Ustaz, harap Ustaz jawab. Mungkin banyak-banyak saya terlepas pandang. InsyaAllah nanti saya semak semula. Cuba buat sekali lagi. Kepada yang dah hantar mesej nak masuk, saya tak jawab ke, cuba hantar sekali. Saya takut saya dah terlepas pandang. Tapi direct pada nombor 014. 014 yang dalam Facebook saya tu. Bukan nombor selain daripada tu. Kalau 012, dia terlalu banyak. Itu nombor peribadi saya. Terlalu banyak sangat kumpulan tu. Ada grup Indonesia, ada lebih 20 grup Indonesia saya. Grup Malaysia lagi. Grup pelajar-pelajar saya jadi terlalu banyak. Jadi saya tak mau gunakan 012. Guna 014. Itu khas untuk harfiah. Untuk program ni saja. Itu satu handphone tu khas untuk.
Jadi tolong hantar pada telefon yang 014. Okey. Baik. Sambung. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna. Kemudian mereka berkata, hadza min indillah. Ini adalah daripada sisi Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Supaya mereka jual dengannya akan harga yang sedikit. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Maka celakalah bagi mereka daripada apa yang telah menulis oleh tangan-tangan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Dan celakalah bagi mereka daripada apa yang mereka usahakan. Selesai. Kita masuk pada ayat yang ke-12 Syawal. Ayat ini. Saya tak pisahkan lagi. Tengok jumlah pertama. Sampai mana? Bermula daripada waqalu. Dan qalu telah berkata oleh mereka. Fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi. Berarti ada fi'il dan ada fa'il. Jumlah fi'liyah. Qalu telah berkata oleh mereka. Sampai sini je. Pendeknya Ustaz. Ada fi'il dan ada fa'il. Sebenarnya memang panjang. Tapi sengaja saya kecilkan. Saya kecilkan jumlah. Memang berkaitan. Jumlah pertama, jumlah kedua ada kaitan dia. Dalam satu jumlah besar dia, qalu telah berkata, fi'il madi, oleh mereka. Tak sempurna. Kalau jumpa perkataan berkata ni dalam Quran, tak kira lah fi'il madi ke, atau fi'il mudhari' atau fi'il amar, atau fi'il madi majhul ke, mudhari' majhul, dia akan diiringkan sekali dengan cakap acuh. Atau dalam bahasa Arab kita panggil maqulul qaul. Maqulul qaul. Maqulul qaul. Bermula daripada lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Full stop sampai situ. Seluruh jumlah fi'liyah tersebut yang dia berperanan sebagai cakap ajuk. Cakap ajuk. Atau kita panggil maqulul qaul. Lan, sekali-kali tidak. Lan, sekali-kali tidak. Dalam Quran kita jumpa ma, tidak. La, tidak. Ma nafi. Semua huruf tu, huruf nafi. Lan pun huruf nafi juga. Tapi nafi mu'abbad. Penafian yang abadi. Penafian yang selama-lamanya. Maka kita akan terjemahkan lan, sekali-kali tidak. Lan, sekali-kali tidak. Kalau lam, menafikan dari dulu sampai sekarang. Dia menukar fi'il mudhari' kepada makna madhi. Itu lam. Kita artikan telah tidak. Lan, telah tidak. Lan, sekali-kali tidak. Lan, sekali-kali tidak. Tamassu asalnya. Asalnya tamassu. Gara-gara huruf lan yang kita namakan huruf nasab, tamassu berubah jadi tamassa. Macam fi'il madhi Ustaz beri atas. Ya, dia fi'il mudhari'. Ta tu huruf mudhari'. Kenapa tak sebab engkau Ustaz? Dia di sini, dia mu'anas. Dia di sini, dia jenis mu'anas. Kalau dia muzakkar, yamassu. Masuk huruf lan yamassa. Tamassu, masuk huruf lan tamassa. Su berubah balik fathah. Asal fi'il mudhari', asal balik dhammah. Semua fi'il mudhari' asal balik dhammah. Gara-gara huruf lan, baris dhammah berubah baris fathah. Mana kita terjemah tetap ia sentuh. Dia muzakkar atau dia muannas? Dia muannas. Dhamir huwa atau hiya? Dhamir hiya. Tolong beritahu saya manakah dhamir tersebut? Sekarang juga. Manakah dhamir bagi tamassa? Tolong beritahu saya. Jawab mengikut terma yang saya kendaki. Tolong jawab 10 saat dari sekarang. Mana dhamir dia yang ada dalam tamassa? Tolong jawab sekarang. 1. Tolong jawab sekarang tamassa. Ini fi'il 3 huruf. Bila huruf mudhari' tu dhamir mustatir jawazan. Masya Allah, orang Kuantan ni bangga orang Kuantan. Orang Kuantan mendahului. Orang Seremban, dhamir mustatir jawazan. Arab gitu tulisnya. Masya Allah, orang Kota Kinabalu, dhamir mustatir jawazan. Orang Terengganu, cendereng. Masya Allah. Lan. Oh, maksudnya. Penang, dhamir mustatir jawazan. Puan Zarina, Masya Allah. Nafariza Samsuni. Mustatir jawazan. Alhamdulillah.
Kenapa saya tanya dhamir mustatir jawazan? Nak bagi tahu. Setiap kali, tak semua, tapi kebanyakannya, rata-rata, kalau kita jumpa fi'il madhi atau fi'il mudhari' maklum, di dalam fi'il tersebut ada dhamir mustatir jawazan. Biasanya, kebanyakan kita akan jumpa fa'il zahir. Apa itu fa'il zahir? Dhamir mustatir itu bukan fa'il dia lagi. Ada isim zahir yang duduk dia selepas fi'il tersebut, yang berperanan sebagai fa'il. Dan bila terjemah isim tersebut, tambah oleh. Pastikan baris akhir baris dhammah. Nampak? Ada baris dhammah tak? An-naru. Ini an-naru lah, inilah fa'il zahir. Maka, pada terjemahan, an-nar jangan lupa tambah oleh api. An-naru api. Tapi oleh kerana dia berperanan sebagai fa'il, tambahkan oleh pada terjemahan kita. Sekali-kali tidak ia sentuh. Na akan kami maf'ulun bih. Na akan kami maf'ulun bih. Dhamir. Dhamir bentuk maf'ulun bih bentuk dhamir. Sekali-kali tidak ia sentuh akan kami oleh api. Kalau fa'il dia muzakkar, dhamir kena huwa. Kalau fa'il zahir dia muzakkar, kena huwa yang masuk. Oleh kerana an-nar ni muannas, maka dhamir dia kena hiya. Oleh kerana an-naru isim muannas, maka dhamir dia adalah dhamir hiya. Tamassu, ia sentuh. Dia muannas. Siapa dia tu? Biasa kalau fa'il muzakkar, pasti dhamir huwa. Kalau fa'il muannas, dhamir mustatir hiya. Itu beza dia. Sekali-kali tidak ia sentuh akan kami oleh api. Illa, melainkan, huruf kecuali, ayyaman, hari-hari. Jamak taksir. Tapi dalam terjemahan, beberapa hari kan. Terjemahan pada dalam video. Ini kadang-kadang kita, jamak taksir ni kadang-kadang dia keluar daripada undang-undang ni. Kadang-kadang kita sebut orang-orang je. Macam summum, bukmun, orang-orang yang pekak, orang-orang yang bisu. Sufaha, orang-orang yang bodoh. Ada kadang-kadang beberapa. Jamak taksir kadang-kadang dia tak ni. Kalau nak sebut kata berganda boleh. Ayyam jamak taksir bagi yaumun, satu hari. Yaumani atau yaumaini, 2 hari. Ayyam banyak hari. Beberapa hari atau hari-hari. Ayyam ma'dudah. Ini 2 kalimah ni. Isim sama-sama ada tanwin, ma'dudatan sama-sama ada tanwin. Ini 2 kalimah ni kita panggil murakkab. Apa dia? Tolong jawab. Murakkab yang popular, tolong jawab sekarang juga. Ayyam ma'dudah, murakkab apa? Dalam jumlah fi'liyah bukan ada fi'il, bukan ada fa'il saja. Malah kadang ada maf'ulun bih. Itu jadi ayat yang transitif. Karena ada murakkab. Murakkab apa dia? Tolong jawab. Murakkab yang popular, murakkab jari. Masya Allah. Orang Penang lebih dahulu. Murakkab tausifi, ahsanti. Azimah Abdullah, murakkab tausifi, Masya Allah. Orang Kuantan, orang Negeri Sembilan, murakkab naat man'ut. Ayyaman, zaraf zaman, mansub. Tausifi, Masya Allah. Ya. Murakkab tausifi. Ka'ain, Masya Allah, murakkab tausifi. Fariza Samsudin, murakkab tausifi. Alhamdulillah, ahsanti. Alhamdulillah, barakallah fik. Alhamdulillah, bagus-bagus. Alhamdulillah, ahsantunna. Kebanyakan perempuan yang jawab. Tahniah. Murakkab tausifi. Murakkab tausifi. Ya. Alhamdulillah. Tahniah. Ayyam ma'dudah kita gabungkan. Dan pada sifat tu tambah yang cukup pada terjemahan. Melainkan hari-hari yang dihitung. Ma'dudah yang dihitung. Semalam ada orang tanya saya, Ustaz, Tuan Haji Khamis daripada Perlis, yang ada tamar buta tu, adakah dia mu'anas? Secara umum, dia bukan hanya untuk menunjukkan mu'anas saja. Dia juga menunjukkan isim mufrad. Biasa kalau ada tamar buta, dia bukan hanya menunjukkan isim tu mu'anas, biasanya dia akan menunjukkan mufrad. Kadang-kadang ada jamak taksir. Kadang-kadang ada jamak taksir. Tapi secara umum, bila ada ta marbutah, bila ada ha, ada titik tu, di hujung tu, titik 2 tu, ta ada titik, huruf ha ada titik 2.
ada ta marbutah, biasa tu isim mufrad muannas. Kadang-kadang saja yang jamak taksir. Tapi secara umum macam malaikah, malaikat-malaikat itu jamak taksir. Ikhwah itu jamak taksir. Dia isim dia ada ta marbutah tapi jamak. Tapi secara umum kebanyakannya bila ada ta marbutah dia isim mufrad dan dia jenis muannas. Isim mufrad dan muannas. Okey. Ma'dudatan. Hari-hari yang dihitung. Boleh juga nak terjemahkan melainkan beberapa hari yang dihitung. Boleh. Okey. Kalau bagi yang baru nak kekalkan jamak taksir, silakan. Tiada halangan untuk anda mengekalkan sistem. Baik. Satu jumlah fi'liyah ni berperanan sebagai makulul qaul kepada qalu. Dan seluruh jumlah ni sebenarnya dia mengambil tempat kedudukan pada maf'ulun bih. Telah berkata oleh mereka akan ungkapan ini, akan seluruh ucapan ini. Apa ucapan yang diucapkan itu? Sekali-kali tidak, never. Sekali-kali tidak ia menyentuh akan kami oleh api. Kalau sentuh pun sentuhannya beberapa hari je yang boleh dikira, tak lama sangat. Ini ucapan mereka, dakwaan mereka. Kul. Kadang dalam terjemahan jawablah, bantahlah, tapi sebenarnya kul. Kata dasar dia katakanlah oleh engkau. Ada fi'il, ada fa'il. Full stop, satu jumlah. Kul, katakanlah, fi'il amar. Oleh engkau, fa'il. Tolong jawab saya, mana fa'il dia? Ada fi'il dan ada fa'il. Satu jumlah lah. Jumlah fi'iliyah ni. Hai, 2 huruf saja Ustaz, satu ayat. Yes. Kalau kita tak boleh terjemah dengan katakanlah saja, itu terjemahan mafhum. Tak menepati sistem kita. Kita kena terjemahkan, katakanlah fi'il. Oleh engkau, fa'il. Tolong beritahu saya, mana fa'il dia? Jawab sekarang. Tolong jawab sekarang. Beritahu saya, mana fa'il dia? Tolong jawab 10 saat dari sekarang. Sabar Ahmad Jamin. Wah, ini anak saudara Dan. Kak Uda, apa khabar? Dhamir mustatir wujuban, Masya Allah. Dhamir mustatir wujuban, Masya Allah. Ahsanti. Ustazah Isa muda. Tahniah. Kak Tun. Alhamdulillah. Dhamir mustatir wujuban. Takdiruhu anta, Masya Allah. Ada takdiruhu. Itu dah Arab sikit tu. Takdiruhu. Kita kadang dhamir anta. Wujuban, Masya Allah. Dhamir mustatir wujuban. Kenapa wujuban? Sebab dhamir itulah yang menjadi fa'il. Tak boleh tidak, tak ada galang gantinya. Kalau jawazan ada fa'il zahir kadang-kadang. Tapi wujuban, jawazan ajarin, bukan wujuban ajarin. Ajarin Hasan, dhamir mustatir wujuban. Kenapa wujuban? Kerana dhamir mustatir itulah yang peranan dia sebagai fa'il. Tak ada galang gantinya. Dia kena berperanan sebagai fa'il. Meskipun dia tak nampak, meskipun dia tersembunyi, dia tetap menjadi fa'il. Wujuban. Silap. Tak apa. Dhamir mustatir wujuban. Ahsan. Tunna. Sebab saya tunna dengan ramai perempuan. Lelaki saya tak jumpa ni. Rasa-rasa tak ada ni. Fauziah Suri. Huwa untuk muzakkar. Untuk gaib. Untuk fi'il amar dia hanya berlaku pada mukhatab saja. Oh, silap. Tak apa. Belajar biasa silap. Bagus. Tak ada kita akan betul selama-lamanya. Kita mesti kena rasa silap. Baru rasa nikmat. Rasa betul tu kita hargai kebenaran. Kalau kita tak pernah rasa susah, kita tak akan rasa menghargai nikmat kesenangan, keseronokan. Mustahil ada orang akan ketawa seumur hidup, senyum seumur hidup. Kita akan nampak dia akan menangis juga satu hari nanti. Dan tak akan kita jumpa orang yang menangis seumur hidup. Mesti dia akan tersenyum juga satu hari nanti. Itulah asam garam dalam kehidupan kita. Begitu juga belajar. Takkan kita akan betul selama-lamanya. Kita akan tersilap. Ada salah silapnya. Supaya kita akan terkesan dengan kesilapan itu. Nur Aini Nurdin, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seterusnya, kul, katakanlah fi'il amar oleh engkau fa'il dhamir mustatir
Ujuban. Satu jumlah. Saya katakan tadi, bila ada lafaz berkata saja, sama ada fi'il madhi atau fi'il mudhara' atau fi'il amar, dia akan diiringi dengan maqulul qaul. Maka attakhastum 'indallahi ahdan. Satu jumlah. Sampai situ ahdan. Satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Huruf. Pertanyaan. Adakah? Katun kata, bila silap kita akan ingat sampai, oh ada lelaki. Oh tu tahu sorry Jo. Maaf Jo. Allah tak nampak lah Jo. Ada ramai lelaki. Lelaki jawab dalam hati, betul. Aduh. Tengok orang lelaki. Jawab ni tak tahan tu. Orang lelaki jawab dalam hati, betul kan. Takkan dia biasa hero pulang petang Dia hero Hindustan, dia memang dia kemudian dia sekali datang dia langgar habis Tanya maqulul qaul. Setiap kali ada lafaz kul atau qala ke yaqulu ke madhi mudhari' atau amar ke, biasa akan diiringi dengan maqulul qaul. Adakah huruf istifham? Ittakhastum, ada hamzah wasal sebenarnya itu. Selepas hamzah qata' tu ada hamzah wasal, tapi hamzah wasal tu dihapuskan. Letak pun dianggap macam tak ada. Sebab kita nak tidak mula dengan hamzah qata'. Adakah ittakhastum misalnya ada. Kalau kita nak pisahkan, nak mulakan buang hamzah qata' tu, kena letak hamzah wasal di awal dia. Bukan takhastum mula dia. Ittakhastum ada hamzah wasal. Telah mengambil fi'il madhi oleh kamu. Ini fi'il 5 huruf. Ittakhastum fi'il ni 5 huruf. Ada alif, ada huruf ta. Tambahan dia alif dengan ta. Ada satu lagi hamzah dah masuk dalam ta. Tu jadi ittakhadha. Asalnya hamzah khazal, akhaza, 3 huruf. Tambah lagi alif, hamzah wasal dengan ta, maka dia jadi 5 huruf. InsyaAllah fi'il 5 huruf kita akan bincangkan kemudian. Adakah telah mengambil oleh kamu, dhamir kamu tu pada huruf ta. Apa nama ta tersebut? Tolong jawab. Apakah nama huruf ta tersebut? Dhamir ta tu nama dia apa? Tolong jawab. Fi'il dan fa'il. Fa'il dalam bentuk dhamir. Mana dhamir dia? Dhamir waris, nampak? Hamzah qata' tu huruf istifham. Ta huruf tambahan. Ada hamzah qata' dalam ta tu. Itu fa fi'il dia. Ain fi'il dia kha. Lam fi'il dia zal. Ta mutaharrik. Masya-Allah, ahsanti. Masya-Allah, saya berdirilah bulu tengkuk saya. Orang Kuantan jawab ni. Rusita Abu Bakar. Yati Harun. Masya-Allah, hai. Farida Dul. Semua ni orang-orang yang berbakat belaka ni. Tahu orang Kota Kinabalu pun. Masya-Allah. Farida Salim. Ta mutaharrik. Ta tu dhamir dia. Habis mim tu dia. Tolong jawab. Saya tak pernah tanya pun mim sebelum ni. Saya nak tengok siapa yang menjawab. Ingat tak? Saya tak pernah tanya. Selalu saya yang jawab. Saya yang sebut. Tapi mim tu tak apa dia. Selalu tanya, Tom, kamu Ustaz. Sebenarnya kita nak rincikan lagi. Kita nak haluskan lagi. Ta tu dhamir. Ta mutaharrik. Mim tu apa dia? Alamatul jamaah. Masya-Allah. Nun. Mutaharrik. Ta mutaharrik. Ustazah. Ta mutaharrik. Mim tu apa dia? Mim rafa'. Mim rafa'. Nanti dulu. Lagi. Mim ta mutaharrik, betul? Ta mutaharrik ya. Mim tu apa dia? Selalu ustaz sebut je. Laju je ustaz sebut. Tapi kami tak berapa ingat lah ustaz. Saya tak tulis lah ustaz. Kami pernah dengar ustaz sebut tu, tapi lupa lah. Datin Fatimah Nur, Masya Allah. Selamat datang. Apa khabar Tin? Ni Hasni daripada Johor Bahru. Selamat datang. Mim tanda rofok. Bukan tanda rofok. Kita tak baca. Saya pernah bersebut. Rofok nasab saya tak apa ketuk ni. Bukan untuk sesi kita kali ni. Saya tak ceritakan rofok nasab. Juzuk 2 nanti pun kita bincang. Ujuban. Ini dah jauh ni.
Alamatul jam'i. Oi. Itu siapa ni? Siapa sebut ni alamatul jam'i? Norizan Aziz. Ni belajar kat mana ni? Aduh ya. Malulah saya ni. Ada orang hebat lah ni. Tanda jamak. Betul. Ni cakap Melayu dia. Alamatul jam'i. Tak ingat. Soalan yang susah, jawapan mudah. Tak ingat ataupun tak tahu. Jawapan yang mudah bagi soalan yang susah adalah senang aja. Tak ingat dan tak tahu. Senang, bagus. Tahniah pada siapa yang tanya ni? Nur Farizah Samsudin. Betul. Okey. Tak apa, kita belajar agama ni. Sebab tak tahu, jangan kita buat pandai-pandai tahu. Sebut tak ingat. Atau tak tahu. Tak ingat tu berlapik sikit ayat power tu. Tak tahu senang, terus terang. Sejujurnya. Alamatul jam'i lizukur. Ada tambah lizukur. Alamatul jam'i. Alamat tanda jamak. Lizukur. Li bagi zukur. Muzakkar. Zukur, muzakkar mufrad. Zukur jamak dia. Lizukur. Bagi lelaki ramai. Mim untuk lelaki ramai. Lepas tu hum, mereka. Mim tu jamak mereka lelaki ramai. Tum, kamu. Mim tu kami ramai. Kom, kamu. Kaf tu dhamir dia. Mim tu alamatul jam'i lizukur. Kum, hum, tum. Semua tu alamatul jam'i. Alamatul jam'i lizukur. Jamak. Tanda alamatul jam'i. Tanda jamak lizukur. Alhamdulillah. Tak apa. Okey. Dia terkesan Lama sikit Ustaz bagi jawapan. Okay. Itu dhamir dia. Tamu taharik. Tapi lalu kebanyakan kalau belajar, Tom tu kamu, alah Ustaz ni belajar detail sangat. Bukan kita nak ambil PhD pun. Tak apalah. Kita nak belajar ilmu. Tak nak ambil PhD pun. Tak nak ambil apa master ke, tak kisahlah. Kita belajar pun, kita pun bukan aja peksa. Kita nak seronok. Kita nak puas dengan kerja kita. Kita nak seronok dengan apa yang kita pelajari. Adakah telah mengambil oleh kamu indallah? Satu, murakab. Murakab apa nama? Murakab indallah. Inda di sisi zaraf. Biasa zaraf dia akan menjadi mudhaf. Allahi mudhaf ilaih. Semua mudhaf ilaih baris akhir baris kasrah. Secara umum mudhaf ilaih baris akhir baris kasrah. Inda mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Murakab idhafi. Ada fi'il, ada fa'il, ada murakab idhafi dan ahdan. Ada maf'ulun bih. Satu jumlah fi'il dia. Telah mengambil fi'il madhi oleh kamu fa'il di sisi mudhaf, Allahi mudhaf ilaih, ahdan akan perjanjian maf'ulun bih. Full stop. Cikgu IN. Siapa Cikgu IN Alhamdulillah. Adakah telah mengambil oleh kamu di sisi Allah akan perjanjian? Ini makulul qaul bagi kul tadi. Dan makulul qaul ni dia berperanan sebagai maf'ul. Maf'ul bentuk jumlah. Okey. Seluruh jumlah fi'liah ni dia mengambil tempat nasab bagi fi'il. Ini jumlah besar. Jumlah fi'liah. Kul attakhastum indallahi ahdan. Satu jumlah. Falan yukhlifallahu ahdah. Satu jumlah fi'liah lagi. Maka huruf biasa antara jumlah ke jumlah dia ada sendi huruf. Kalau tak ada sendi tu ada mungkin maqulul qaul ke, mungkin hal ke, mungkin kita tengok nanti. Jumlah tafsiriah macam-macam jumlahnya. Okey. Falan, maka lan sekali-kali tidak. Huruf nafi. Nafi tapi nafi mu'abbad. Sekali-kali tidak. Yukhlifu ke yukhlifa? Asal yukhlifu. Kenapa jadi yukhlifa? Kerana lan ni kerja dia menasabkan fi'il mudhari'. Dia menasabkan fi'il mudhari'. Apa itu nasab? InsyaAllah kita akan bincang sebentar ni dalam juzuk kedua nanti insyaAllah. Kita nak fokus juzuk satu ni, nak fokus apa yang kita dah belajar ni, kita masak betul. Kita
sentiasa berulit dengan apa yang kita dah bincangkan. Jangan banyak-banyak belajar. Sikit tapi kita faham betul-betul. Okay. Sekali-kali, asalnya yukhlifu. Tapi saya sebut supaya anda terdedah dengan istilah-istilah ni. Maka lan sekali-kali tidak yukhlifu berubah jadi yukhlifa. Ia menyalahi. Ia memungkiri. Allahu. Nampak? Bila ada fi'al madi atau fi'al mudhari' yang dalam fi'al tersebut ada dhamir mustatir jawazan. Dhamir dia. Huwa. Biasa ada fa'il zahir. Allahu. Nampak pada dhamah dia jong? Allahu ni Allah menjadi fa'il bagi yukhlifu. Maka sekali-kali tidak ia menyalahi oleh Allah. Itu first stage punya terjemahan. Akan datang kita akan terjemah Allah tu ganti tempat dia. Maka sekali-kali tidak Allah menyalahi akan janjinya. Maka sekali-kali tidak Allah memungkiri akan janjinya. Boleh, itu second level punya terjemahan. Tapi first level cukup terjemahan. Maka sekali-kali tidak ia menyalahi oleh Allah ahda akan janji. Ahda akan janji. Isim. Apa bukti isim? Ada tambahan akan. Apa bukti isim? Janji. Janji bukan fi'il Ustaz. Kalau telah berjanji ia baru fi'il. Ini perjanjian. Akan janji. Ini isim. Tapi kenapa tak ada alif lam? Kenapa tak ada tanwin? Sebab apa? Sebab dia mudhaf. Lan menasabkan fi'il mudhari'. Ahsanti. Puan Mahani Yaakob. Ahsanti. Lan menasabkan fi'il mudhari'. InsyaAllah. Kita akan bincang tentang nasab nanti. Kemudian kita akan bincang tentang mabni dan mu'rab. Sekejap je bincang tu. Sebab benda dah, maklumat dah ada. Anda satu juzuk dah kuasai, banyak dah bincang. Bila cerita tu dia akan macam magnet nanti. Dia lekat dia datang. Semua ilmu tu datang. Contoh-contoh semua datang. InsyaAllah. Nanti kalau saya kongsikan banyak contoh, lagi banyak contoh, lagi baik nanti. InsyaAllah. Cukup terjemah dulu. Maka sekali-kali tidak ia menyalahi oleh Allah ahda akan janji. Ini isim, ada tambahan akan. Kan kita belajar dulu. Ada tambahan akan isim. Ada tambahan oleh isim. Tambahan-tambahan itu hanya berlaku pada isim. Iaitu isim. Habis kenapa tak ada alif lam? Kenapa ada tak ada tanwin? Sedangkan di isim. Sebab dia mudhaf. Masya Allah. Betul. Puan Rusita Abu Bakar. Masya Allah. Sebab dia mudhaf. Mana mudhaf lain dia? Hu. Akan janjinya. Soalan saya. Ahdahu. Janjinya. Antara mudhaf dan mudhafun ilaih sebenarnya ada huruf jar. Antara mudhaf dengan mudhaf ilaih ada huruf jar. Apakah huruf jar yang layak untuk kita sendikan, untuk kita selitkan antara mudhaf dengan mudhaf ilaih? Tolong beritahu saya, siapa ingat huruf jar yang layak kita sendikan antara mudhaf dan mudhaf ilaih itu? Ahdahu tu. Tolong menjawab. Encik Azmi Matnur, selamat datang. Baru nampak ke? Orang lama ni. Silakan. Fa. Fa bukan huruf jar, fa huruf ataf. Umi. Min. Masya Allah. Fa bukan. Fa bukan. Fi betul. Min betul. Maaf jadi pemerhati. Tak apa, Abu Yazid. Mula-mula jadi pemerhati. Lepas tu, saya dulu ada seorang peserta saya. Dia nak jadi tengok je. Rupanya, kesan daripada tengok, dia akan boleh terjemah rupanya. Dia dengar je. Fi, bi dengan... Bi bukan. Bi dengan tak mau. Fi dengan min, betul. Li, Mahani Yaakob, betul. Fi, betul. Min, betul. Bi bukan. Fi di dalam boleh. Min daripada, betul. Fi dengan min, betul. Li, yang paling banyak li. Huruf alif dan waw. Bukan. Alif dengan waw bukan. Huruf jar min daripada huruf fi di dalam dan huruf bi dengan. Alhamdulillah. Abu Yazid, tahniah kerana anda masih berharap walaupun jadi pemerhati, tapi sekurang-kurangnya kita sudah buktikan dengan Allah bahawa
kita menginginkan sesuatu. Kita menginginkan sesuatu bahawa kita juga akan menyusul kemudian. Cepat atau lambat bukan kerja kita. Itu kita serahkan pada Allah SWT. Allah yang akan tentukan. Satu masa nanti akan sampai masa dia, anugerah daripada Allah. Akhirnya kita akan dapat. InsyaAllah. Ada orang dapat muda, masa usia muda. Ada orang dapat masa dah hujung usia. Itu bahagian masing-masing. Tapi percayalah, yang Nabi janjikan, Nabi Muhammad SAW janjikan, innama a'mal, sesungguhnya tidak lain, amal itu bil khawatim, bergantung pada khawatim, penutup dia, ending dia. Ada orang ending dia selangkah lagi ke neraka, tapi Allah beri hidayah, bertukar pergi ke syurga. Ending dia, ending dia penting. Ada orang selangkah lagi nak ke neraka, macam-macam jahat dia buat, segala macam maksiat dia boleh buat, pernah tu, apa yang tak buat, tapi akhirnya dia masuk syurga. Sebab penutup dia tu kepada kebaikan. Mudah-mudahan kita tak tahu penutup kita. Sekarang ni kita sedang baca Quran. Sekarang kita sedang belajar Quran. Sekarang kita sudah bertekad untuk memahami Quran. Bukan baca saja. Bukan tak tahu makna. Kita dah berusaha untuk mengetahui makna dia. Bukan mengetahui saja, hafal-hafal saja. Kita berkaedah, bersistem. Alhamdulillah. Dengan sistem ni kita ringan menghafalnya, ringan untuk mengingatnya. InsyaAllah. Mungkin ini khawatim. Ini penutup kita. Kita tak tahu. Jangan tinggalkan. Bila kita dapat kebaikan, kita tinggalkan kebaikan, kita kembali kepada kemaksiatan. Allah musta'an. Kita berlindung dengan Allah daripada segala kemurkaan yang Allah murkakan. Jauhkan kita daripada segala sebarang maksiat yang mendatangkan kemurkaan Allah SWT. Hadirin yang berbahagia, kita sambung. Falan yukhlifallahu ahdah, satu jumlah. Maka sekali-kali tidak ia menyalahi oleh Allah akan janjinya. Jumlah fi'liyah. Atau. Au pun atau. Atau dalam bahasa Arab ada dua. Satu satu au. Au atau. Atau. Tapi biasa kadang-kadang kita tambah kah. Ataukah. Biasanya dia ada pertanyaan sebelumnya. Dia untuk kepastian ada hamzah tausiah sama ada. Ataukah. Ni. Ataukah kita jemahkan. Takuluna. Kamu berkata. Takuluna. Kamu berkata. Fi'il mudhari'. Ada fi'il. Ada fa'il. Ataukah kamu berkata. Fi'il mana? Qaf, waw, lam. Itu fi'il dia. Ta tu huruf mudhari'. Qaf, waw, lam tu fi'il dia. Mana fa'il dia? Fa'il dia domir. Puan Zalia Ismail. Masya Allah. Saya rasa macam lama tak jumpa Puan Zalia. Yang daripada Bangi ni kah? Saya rasa macam kehilangan. Pelajar daripada Bangi. Yang sebelum pada awal Ramadan tadi saya nampak begitu aktif menjawab soalan saya. Adakah Puan Zalia Ismail kah yang saya maksudkan ni? Yang daripada Bangi? Apapun, selamat datang. Selamat meneruskan pengajian Umi Adilah. Ya, selamat datang. Takuluna. Waw jamaah itu adalah fa'il dia. Domir itu adalah menjadi fa'il. Kebanyakan yang menjadi fa'il dalam jumlah fi'liyah dalam bentuk domir. Sama domir baris ataupun domir mustatir. Domir baris ataupun domir mustatir. Yang berperanan sebagai fa'il. Paling banyak sekali. Domir isim zahir tak banyak. Isim zahir tak banyak yang menjadi fa'il. Yang paling banyak sekali domir yang menjadi fa'il. Tak kira waw jamaah ke, domir mustatir ke, wujuban ke jawazannya, domir yang banyak menjadi fa'il. Kalau tidak, fa'il dia dalam bentuk zahir. Dalam bentuk isim zahir. Hujan lebat ke, Umi, di Penang? Alhamdulillah.
Allahumma sayyiban nafi'an. Am taquluna 'ala Allahi, atau kamu berkata, ada fi'il dan fa'il, satu jumlah fi'il. Kadang-kadang ada murakab jari. 'Ala Allahi murakab jari. Ini murakab jari. Fi'il dah ada, fa'il dah ada, murakab jari ada. Ma akan apa yang maf'ulun bih, isim mausul. Ma akan apa yang maf'ulun bih, isim mausul. Dah. Sampai sini start kot. Satu jumlah. Jumlah fi'lah. Sampai ma saja. Tergantung Ustaz, macam tak kena je. Memanglah isim mausul tak kena. Kalau tanpa silah mausul. La ta'lamuna. Itu silah mausul bagi ma. Oh, patutlah. Isim mausul takkan sempurna tanpa silah mausul. Silah mausul mesti dalam bentuk jumlah. Baik itu saya potongkan, saya pisahkan supaya anda nampak jumlah dia. La ta'lamuna. Tidak kamu berilmu. Tidak kamu mengetahui. La ta'lamuna. Jangan kamu bercakap tentang Allah tanpa ilmu. La ta'lamuna, tidak ada ilmu. Tidak kamu berilmu. Tidak kamu mengetahui. Kita bercakap tentang Allah kena ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu Quran, ilmu hadis. Apa yang Allah sendiri ucapkan tentang diri Allah. Macam mana Allah beritahu tentang diri dia. Macam mana Allah perkenalkan tentang diri dia. Dan apa yang telah Nabi tunjukkan, Nabi ajarkan. Itulah cerita tentang. Selain daripada dua sumber ini, dua sumber wahyu, jangan pandai-pandai kita menceritakan tentang Allah tanpa ada ilmu. Jadi kita kena mencerita tentang Allah berdasarkan sumber yang jelas, sumber yang sahih. Allahu a'lam bishawab. Okey, baik. Kita teruskan ayat ke-81. Ada soalan setakat ni? Ada soalan? Atau saya terlepas pandang? Ayat 79, ayat 80 tadi. Okey. Dhamir mustatir wa jamaah. Ya, Faridah Hajjah. Selamat datang, Puan Faridah. Okey. Kita masuk ayat ke-81. Boleh saya masuk? Saya pindah kepada ayat 81. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Okey, saya sambungkan. Saya sambung terjemahan ayat ke-81. Bala, bahkan sebenarnya. Bala, bahkan sebenarnya. Okey. Bala. Huruf. Man, barang siapa. Man, barang siapa. Istifham, syarat. Isim syarat. Atau adatu syarti. Adatu syarti, kata syarat. Bila ada man barang siapa, biasa dia akan diiringi dengan dua jumlah. Dua jumlah. Di antara dua jumlah tersebut, biasanya ada disendikan dengan huruf fa. Huruf fa. Yang kita namakan fa rabitah. Macam mana nak kenal Ustaz? Man orang yang ke? Man siapakah ke? Man barang siapa Ustaz? Man ni kadang-kadang orang yang. Kalau man orang yang tu isim mausul, biasa letak awal di tengah-tengah ayat. Kalau man siapakah? Man isim istifham. Itu biasa awal ayat, awal jumlah. Macam mana nak bezakan antara man barang siapa? Man barang siapa pun awal jumlah juga Ustaz. Betul. Nak bezakan man barang siapa, biasanya di tengah-tengah ada huruf fa. Man siapakah tak ada huruf fa? Ada fa, maka. Tengah-tengah ayat. Fa ni kita namakan fa rabitah. Fa pengikat. Fa pengikat. Fa rabitah. Menjawabkan yang mengikat antara dua jumlah. Jumlah pertama kita namakan jumlah syarat. Dan jumlah kedua kita namakan jumlah jawab syarat. Tak apa, simpan dulu. InsyaAllah bahagian jumlah nanti kita akan belajar. Bab uslub nanti tinggalkan dulu. Barang siapa, man, barang siapa. Bermula daripada kasabah tu, satu jumlah. Kasabah sayyi'atan, satu jumlah. Kasabah sayyi'atan, satu jumlah fi'liyah. Barang siapa, kasabah telah mengusahakan fi'il madhi. Oleh ia, fa'il. Mana fa'il dia? Ada dalam kasabah tu Ustaz.
Apa nama dhamir dia? Dhamir mustatir. Mustatir apa? Mustatir jawazan. Kan kalau ada dhamir mustatir jawazan, ada fa'il zahir, Ustaz. Yang ini tak perlu. Sebab ni dia dah merujuk pada man barang siapa ni. Dia kembali kepada man. Barang siapa telah mengusahakan oleh ia. Atau siapa-siapa yang mengusahakan oleh ia. Usahakan apa? Sayyi'atan. Akan kejahatan. Isim mufrad tu. Macam mana Ustaz boleh tahu mufrad? Yang boleh baris fathah ni hanya isim mufrad dengan jamak taksir saja. Sayyi'atan mufrad. Kalau jamak taksir macam mana? Jamak dia jamak muannas salim sebab dia mufrad muannas. Sayyi'atun. Sayyi'atin 2. Jamak muannas salim beberapa kejahatan. Sayyi'atan akan satu kejahatan. Barang siapa telah mengusahakan fi'il madhi oleh ia fa'il dhamir mustatir jawazan sayyi'atan akan satu kejahatan. Tambah satu boleh. Sebab isim mufrad. Wa dan huruf ataf. Huruf ataf menyambungkan antara jumlah fi'liyah kasabah dengan ahata. Telah meliputi fi'il madhi oleh ia fa'il. Fa'il dalam bentuk dhamir mustatir jawazan. Nampak ada dhamir mustatir jawazan? Dhamir huwa atau hiya? Ahata telah meliputi oleh ia muzakkar. Ahatat tambah ta baris mati. Ta ni bukan dhamir. Ta ni adalah tanda muannas. Ta ni adalah tanda bagi muannas. Ta taknis, ta muannas. Sakinah yang bersukun. Ini ta tanda muannas saja. Habis dhamir mana? Dhamir dia mustatir, tersembunyi. Apa dhamir dia? Huwa atau hiya? Hiya. Kalau huwa ahata saja, tak ada ta baris mati. Telah meliputi oleh ia. Bila kalau ada fi'il madhi atau fi'il mudhari' maklum, dalam dia ada dhamir mustatir huwa atau hiya, biasanya akan diiringi oleh fa'il zahir. Tengok macam mana nak kenal fa'il zahir? Baris akhir dia baris dhammah. Khati'atu. Nampak? Atu tu. Baris dhammah. Inilah fa'il dia. Untuk terjemahkan fa'il zahir, tambah oleh telah meliputi. Asalnya telah meliputi oleh ia. Bihi dengannya. Ia tu siapa? Khati'atu. Mu'annas ni. Nampak? Batu dhamir mu'annas. Hiya. Fa'il dia kalau mu'annas, dhamir mustatir kena mu'annas. Hiya. Kalau fa'il zahir dia muzakkar, dhamir mustatir dia kena huwa. Itu beza dia. Huwa atau hiya saja. Telah meliputi oleh ia. Asal ia. Bihi dengannya khati'atu. Oleh kesalahannya. Bila ada fa'il zahir, dia dah tak perlu lagi. Nama pun jawazan. Terus terjemah. Dan telah meliputi dengannya oleh kesalahan hu-nya. Sayyi'ata kejahatan. Ini kesalahan. Semalam Tuan Haji Ramli tanya, apa kata dasar dia? Alhamdulillah, saya cari kamus. Dalam kamus yang kami guna pakai masa zaman belajar tu, ni kamus Muhammad Yunus, Profesor Muhammad Yunus. Itu antara kamus yang bagus juga untuk kita guna. Kalau nak baca kitab Arab, gunakan kamus tu, baik, saya rekomenkan. Ataupun kamus Ahmad kamus Marbawi. Itu pun juga bagus. Kamus Marbawi lebih tinggi sikit daripada Muhammad Yunus. Dia lebih advance sikit. Jadi yang saya pakai tu guna kata dasarnya kha ta hamzah. Bina mahmus. Kha fa fi'il, ta ain fi'il, dia hamzah ada. Wazan fa'ila yaf'alu. Qati'a yakhta'u. Khata', salah. Khati'atun kata mufrad dia. Satu kesalahan. Kalau musanna dia khati'atani. Khati'atani. Dua kesalahan. Kalau jamak, siapa tahu jamak dia? Tolong jawab jamak dia. Siapa boleh tolong jawab jamak dia? Khati'atun satu kesalahan. Kalau dua kesalahan khati'atani atau khati'ataini. Kata jamak dia. Siapa boleh bagi share dengan saya? Kata jamak bagi khati'atun. Siapa boleh? Tolong bagi jawapan. Taknis tanda muannas. Tolong jawab. Kata jamak bagi khati'atun. Siapa boleh tolong jawab? Tolong jawab. Ada? 10 saat.
Ada tak? Ada 89 peserta saya ni. Tak tahu, Masya Allah. Soalan yang susah, jawapan yang senang. Tak tahu, betul. Jawapan tak tahu lebih selamat. Ustaz dah bagi semalam. Saya dah bagi. Betul. Ustaz dah bagi semalam. Tapi kalau saya tak bagi pun, kita dah terjemah dah sebelum ni. Kita dah jumpa dah. Jumpa dah. Tolong beritahu. Khotoya. Masya Allah. Khotoya ahsanti. Khotiatun, Puan Zarina. Itu jamak mana salim, bukan. Khotoya, Puan Rin. Rin Hasan, betul. Khotoya. Ya, khotoya. Jamak taksir. Ayat mana kita jumpa? Saya cek, ni, nampak? Ayat yang ke-58. Wa qulu hittatun, dan ucapkanlah olehmu kata keampunan. Naghfir. Yang jom malah dibaca dulu. Naghfir. Nescaya kami ampunkan lakum bagi kamu. Khotoya. Khoto ada alif. Ya ada alif. Ada alif maksurah. Kita namakan isim maksur nama dia tu. Isim yang ada huruf ilat di hujung, nama dia isim. Ada dua jenis isim. Satu maksur, isim mangkus. InsyaAllah kita akan belajar nanti. Isim maksur dengan isim mangkus. Baik. Ini isim maksur. Nescaya kami ampunkan bagi kamu akan. Fa'il dah ada. Dhamir mustatir rujuban. Bagi kamu, automatik. Walaupun tak ada tanda. Khotoya akan jadi maf'ulun bih. Akan kesalahan-kesalahan. Kata berganda, itu jamak taksir. Mufrad dia apa? Khotiatun. Clear? Khotoya. Dah jumpa tu? Khotoya. Dia mudhaf ke mudhaf ilaih. Dengannya, oleh kesalahannya, maka. Baru lengkap jumlah syarat. Jumlah syarat dia sebenarnya satu je. Man kasabasa ya'atan. Waw ni ataf kepada jumlah fi'liyah ni. Masih lagi masuk dalam jumlah syarat. Maka ini jawab dia. Jawab dia jumlah ismiyah. Biasa kalau berbeza jumlah syarat, jumlah fi'liyah, jawab syarat, jumlah ismiyah, dia akan diletakkan huruf fa. Tapi kalau sama-sama jumlah fi'il madhi, jumlah syarat fi'il madhi, jawab syarat pun fi'il madhi, dia tak perlu ada fa. Man jadda wajada. Barang siapa jadda telah bersungguh-sungguh olehnya, wajada telah dapati oleh. Man kasala, barang siapa telah malas ia, taraka, tinggallah dia. Tu. Itu peribahasa Arab kan. Kalau sama-sama madhi, dia tak perlu ada fa katakanlah. Atau sama-sama mudhari', tak perlu ada fa rabitah. Tapi kalau berbeza jumlah satu madhi, satu mudhari', jumlah syarat fi'il madhi, jawab syarat fi'il mudhari', ada fa maka. Apatah lagi kalau jumlah syarat fi'il madhi, jumlah fi'liyah fi'il madhi, jawab syarat jumlah ismiyah, memang ada fa maka. Kasabah, jumlah fi'liyah. Fa'ulaika jumlah ismiyah. Biasa diletakkan huruf fa. Nama dia fa pengikat. Fa rabitah. Maka, ulaika, orang-orang itu isim isyarah. Ini mubtada'. Ashabu khabar. Ashabu tu khabar. Ulaika, orang-orang itu ashabun nar, adalah penghuni-penghuni neraka. Satu jumlah ismiyah. Saya potongkan jumlah ismiyah sampai an-nar. Soalan saya. Ulaika mubtada', ashabun nar tu khabar. Ashabu tu khabar, an-nari mudhaf ilaih. Ashabun nar tu murakkab idhafi yang menjadi khabar. Okey, baik. Sekarang ulaika mubtada', ashabu tu khabar. Cuba tukarkan. Mubtada' jadi isim ina dan khabar jadi khabar ina. Tolong tukarkan sekarang juga. Kita buat sama-sama boleh? Ke nak buat sendiri? Tolong jawab. Kalau boleh jawab sekarang, saya bagi masa 10 minit. Tukarkan mubtada' jadi isim ina dan khabar jadi khabar ina.
Kuantan hujan lebat sekarang. Cuaca dingin, nyaman, menyegarkan. Hujan lebat. Okey. Cuba tukar. Dah tukar dah? Belum dah tukar? Cuba tukar isim inna. Oleh kerana ulaika isim yang mabni, maksud mabni, baris akhir dan huruf akhir ini tak berubah. Walaupun dimasuki oleh inna, maka fa inna ulaika, maka sesungguhnya orang-orang itu ashabun nar, adalah penghuni-penghuni neraka. Itu kalau inna. Kalau masuk kana, ulaika tu berubah nama jadi isim inna, ashabu tu berubah nama jadi khabar inna. Sekarang saya tu kalau tak kana pula. Kana. Fakana ulaika, ashabu akan berubah jadi ashabu, berubah jadi ashaba. Ashabu berubah jadi ashaba. Itu beza dia. Pada dhammah tu kepada fathah. Kalau tak ada inna, tak ada kana, dia asal lah, kembali asal. Inna merubah mubtada, kana merubah khabar. Pada dhammah tu kembali fathah. Okey. Itu saja. Asal semuanya jumlah ismiah tu. Cuma asal mubtada khabar. Masuk inna, mubtada berubah nama jadi isim inna, khabar berubah nama jadi khabar inna. Masuk kana, mubtada berubah nama jadi isim kana, dan khabar berubah nama jadi khabar kana. Benda yang sama. Cuma jangan lupa tambah adalah pada khabar bagi mubtada atau khabar inna. Tapi kana tak perlu tambah adalah. Sebab kana makna sendiri dah adalah. Maka adalah orang-orang itu penghuni-penghuni neraka. Kana dah makna adalah. Jangan sebut adalah lagi. Maka adalah orang-orang itu adalah lagi. Tak mau sebut. Adalah sebut sekali saja. Sebab kana dah makna adalah. Okay. Ini contoh pertama. Contoh berikutnya. Hum fiha khalidun. Satu jumlah ismiah. Hum fiha khalidun. Jumlah ismiah. Mereka di dalamnya adalah orang-orang yang kekal. Mubtada khabar. Cuba tukarkan sekali lagi. Ashabu ashaba. Ashaban nar. Ya, khabar kana, betul. Siapa dia? Maimun binti Abdullah. Masya Allah. Tahniah. Hajah Maimun. Inna ashaba. Ashaba, betul. Masya Allah. Cuba hum. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Sesungguhnya mereka, tukar pada isim inna. Sesungguhnya mereka di dalamnya adalah orang-orang yang kekal. Cuba tukar.
Letak inna. Inna. Kita sambung Asal dhamir munfasil. Letak inna dia jadi dhamir muttasil. Kana ulaika. Innahum finna. Fiha khalidun. Betul. Innahum. Cara tulis dia. Hum tu kena sambung Innahum. Innahum, sesungguhnya mereka adalah fiha, di dalamnya adalah orang yang kekal. Betul, innahum. Sekarang cuba tukar. Kana pula. Hum tu berubah jadi isim kana dan khalidun jadi khabar kana. Tolong buat sekarang. Tolong buat pula sekarang. Isim kana macam mana? Khabar kana macam mana? Mubtada berubah jadi isim kana, khabar berubah jadi khabar kana. Tolong tekan. Betul, sebab isim inna betul. Innahum fiha khalidun, betul semua. Sekarang saya nak cuba tukar isim kana kepada khabar isim inna atau mubtada berubah jadi isim kana. Letakkan kana pula. Okey. Ini saya tunggu, saya tak nak buat. Saya tunggu sampai semua jawapan. Baru saya buat. Ustazah Ihsan Muda tolong jawab. Sesungguhnya mereka, ini isim inna, di dalamnya adalah orang yang khalidin, bukan khalidin. Inna dia merubah pada isim dia, berubah pun tak ada. Khabar tak berubah. Khalidun kekal. Kalau kana merubah kepada nasab. Inna merubah mubtada saja. Kana hum fiha khalidina. Hajar Zarina, nanti dulu, sabar dulu, okey. Simpan jawapan anda. Nanti kita tengok jawapan dia. Inna dia merubah mubtada. Kana merubah khabar. Okey, simpan. Kak Tun. Kanahum fiha khalidin. Khabar simpan Kak Tun dulu jawapan. Tengok nanti jawapan masing-masing kita akan kongsi sama. Okey, lagi kita tengok lagi, baru 2 orang. Baru 2 orang. Takkanlah 83 orang, 2 orang je jawab. Tak patut. Kanu Khalid, Masya Allah. Siapa ni? Muhammad Ridwan Nasir. Ui, lagi bulu tengkuk air lah. Kanu fiha Khalid, Masya Allah. Khalidin. Kana fi. Innahum. Inna kana. Kanahum. Ada 3 versi. Kanahum. Sita Abu Bakar. Kanahum. Bagus jawapan. Tak apa, cuba. Biar salah dia yang ingat. Betul ke salah kita bincang sama-sama. Okey, baik. Kan saya buat. Tengok. Ka alif nun kan? Kana, ya. Tapi ya tu keluar ganti mereka. Bukan telah adalah ia mereka. Kalau kanahum telah adalah ia mereka.
Kita tak mau terima. Telah adalah mereka. Ia kena buang. Ia tu kena buang. Mereka ambil alih tempat dia. Jadi, kana. Jadi, waw jamaah ambil alih. Kanu. Telah adalah ia. Kalau dia, domir dia. Ni bukan dia, mereka. Kanu. Kanu. Telah adalah mereka. Itu domir. Domir mufasil tu, bila masuk kana dia jadi domir mutasil. Dia masuk dalam kana. Dalam inna dia jadi domir mutasil. Dia bersambung dengan inna. Kalau tak ada inna, tak ada kana, dia jadi domir munfasil. Jadi domir munfasil. Hum, mereka. Masuk inna dia jadi domir mutasil. Innahum. Masuk kana dia jadi domir mutasil. Jadi waw jamaah. Mana tetap mereka? Adalah mereka khalidun, berubah jadi khalidin. Khabar kana dia akan berubah. Dun jadi din. Tukar ru'ya. Khalidina. Boleh faham? Nampak? Kak Tun, Puan Zarina, Hamzah. Kanu fiha khalidun, Puan Roziah, Man. Bukan khalidun, khalidin. Kana merubah khabar. Kana merubah khabar. Kanu fiha khalidun. Hajah Wardah, khalidun berubah jadi khalidin. Khabar yang berubah. Kana merubah khabar. Inna merubah mubtada. Okey. Ya Ustaz, alhamdulillah. Baik, kita penting ni. Penting, ni membezakan. Kalau anda boleh faham ini, baca kitab Arab tak berbaris nanti insya-Allah. Tahu sebab apa? Kita tahu kenapa dia berubah. Okey, kita nampak perubahan dia berapa. Kanu fiha khalidin. Masya-Allah, Azim Abdullah. Ahsanti. Baik. Itu kesan-kesan inna ataupun kana. Dia sebenarnya adalah jumlah ismiyah. Asal ni mubtada khabar. Jadi dua jumlah ni, jumlah tam, jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah ni, itu dia punya teras utama dia. Kalau dimasuki oleh kana, tak faham sangat, tak apa Hajarin, tak faham sangat, tak apa. Tak apa, nanti kita sampai masa dia faham bukan semestinya hari ni belajar terus faham. Dan jangan paksa, kalau tak faham jangan paksa. Ringankan kita punya minda kita. Tenang, kita anggapkan bahawa belum sampai, rezeki belum ada pada kita. Rezeki ni hak Allah. Allah punya kerja. Jangan kita ambil alih tugas Tuhan. Jangan kita nak jadi Tuhan. Kita ni hamba. Hamba buat kerja dengan hamba. Kita terima apa yang Allah beri pada kita. Dan reda apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita yakin dan kita berharap satu hari nanti Allah akan berikan kepada kita. Ustazah Isah muda. Ya. Kanu fiha khalidin. Ahsanti. Okey. Ya. Khalidun berbaca khalid. Jangan paksa Tuhan. Jangan paksa Allah beri kita. Kita ada layak dia. Sampai masa Allah akan anugerahkan kepada kita. Nanti kita jadi stres tu nanti. Kita akan jadi paksa ke? Jangan. Kita belajar agama kita. InsyaAllah kita reda apa yang Allah anugerahkan kita. Sampai masa nanti Allah berikan kepada kita. Cepat atau lambat dia. InsyaAllah. Tak boleh hari ini, besok ada lagi. Selagi Allah beri peluang. Yang penting kita dalam kebaikan. Kita dah khawatim. Kita punya penutup kita dalam menghala ke arah kebaikan ni. Kita dalam kebaikan. Kita penuh dalam berbuat baik. Saya ulang sekali lagi, saya teruskan. Boleh selesai ayat 81? 8.59. Tak sangka dalam diam dah tinggal 1 minit lagi masa untuk kita berpisah. Ayat 82 macam mana? Panjang ke pendek? Pendek. Saya habiskan ayat 82. Ayat 83. Oh, 82 saja ini. 83 panjang. Nanti kita akan sambung. Ada satu pertemuan lagi untuk selesaikan muka surat yang ke 12 ni. Okey. Perhatikan. Walladzina, dan orang-orang yang isim mausul. Bila awal mula ayat dengan isim berarti mubtada. Jumlah ismiyah. Ini mubtada ni. Mesti ada khabar ni.
Isim mausul. Mubtada. Amanu, silah mausul. Telah beriman, fi'il madhi. Baru mubtada Khabar belum lagi ni. Kita selesaikan mubtada dulu. Mubtada ni cerita panjang ni. Kenapa? Sebab isim mausul. Isim mausul tak akan sempurna tanpa ada silah mausul. Silah mausul mesti dalam bentuk jumlah. Boleh jumlah fi'liyah, boleh jumlah ismiyah, boleh syibih jumlah. Tengok. Jumlah fi'liyah dia amanu, telah beriman fi'il madhi. Oleh mereka fa'il, satu jumlah fi'liyah. Satu jumlah fi'liyah. Isim mausul, silah mausul satu. Okey. Satu jumlah fi'liyah. Okey. Wow, huruf ataf. Dia menyambungkan antara jumlah fi'liyah dengan jumlah fi'liyah. Tentang amanu dengan amilu. Berarti silah mausul ni panjang ni. Bukan satu jumlah fi'liyah saja, ada dua jumlah fi'liyah ni. Telah mengerjakan fi'il madhi. Fi'il madhi telah mengerjakan oleh mereka. Telah mengerjakan oleh mereka. Fi'il dan fa'il dia oleh mereka. Ada maf'ulun bih. As-salihati, akan beberapa amal soleh. Satu jumlah fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'il. Soalan saya, amilu telah mengerjakan oleh mereka. Kalau telah mengerjakan oleh ia, amilu berubah jadi amila. Amilu jadi amila. Okey. Amila. Fi'il madhi dia amila. Fi'il mudhari' dia ya'milu ke ya'malu. Kalau wazan fa'ila ni, amila sama wazan dengan fa'ila. Berarti wazan nombor 4 atau nombor 5. Mudhari' dia ada dua kemungkinan saja. Mungkin ya'malu, mungkin ya'milu. Wazan nombor berapa? Amila ni. Tolong beritahu saya. Wazan nombor 4 atau nombor 5? Tak mungkin wazan pertama, tak mungkin wazan kedua, tak mungkin wazan ketiga. Dia mungkin wazan keempat atau kelima saja. Ni Hasmi, amin. Lambat masuk hari ni. Tak apa. Yang penting ikut. Ada ulangan semula, ada rakaman. Jangan susah hati. Yang penting belajar. Amilu, fi'il madhi. Fi'il mudhari' mungkin ya'malu, mungkin ya'milu. Sebab ini wazan fa'ila. Fa'ila ni wazan keempat dengan kelima saja. Adakah dia wazan keempat atau wazan kelima? Tolong jawab. Wazan nombor 4. Ahsanti. Ustazah Esa muda. Betul. Wan Zarah Farah. Wazan 4. Betul. Ustazah Hafizah Yahya. Betul. Ustazah belaka. Tak ustazah pun boleh jawab betul. Mana anda semua ustazah? Siapa belajar Quran insyaAllah, dia akan dapat anugerah. Nanti Allah akan lantik jadi ustazah. Yang lelaki jadi ustaz, yang perempuan jadi ustazah. InsyaAllah saya akan didik anda jadi ustazah. Ya kalau perempuan. Kalau lelaki saya akan didik jadi ustaz. Sebab apa? Anda kena mengajar. Anda kena menjadi pembantu saya. Jadi tim saya dalam mengajar orang lain terjemah Quran. Memang insyaAllah semuanya bakal ustazah belaka ni. Alhamdulillah. Betul. Wazan keempat memang betul. Betul. Wazan keempat. Amila ya'malu, telah mengerjakan oleh mereka akan beberapa yang baik. Biasa tanda akan baris atas. Kenapa baris bawah? Sebab as-salihati adalah jamak mu'annas salim. Khusus bagi jamak mu'annas salim, tanda maf'ulun bih dia dengan baris kasrah. Baris kasrah. InsyaAllah kita akan belajar mansub dengan kasrah. Apa itu mansub? InsyaAllah kita belajar kemudian. Yang penting tambahkan. Telah mengerjakan oleh mereka akan beberapa yang baik. Itu baru mubtada'. Mubtada' dia. Sebab amanu baru silah mausul. Pertama, wa amilu tu ataf pada silah mausul. Dia baru kembali pada allazina. Baru mubtada'. Baru cerita mubtada' tadi. Khabar dia dalam bentuk jumlah ismiyah. Ulaika mubtada' ashabul jannah adalah penghuni-penghuni syurga. Ini sama tadi ashabun nar kan? Ini ashabul jannah. Kalau saya nak tukar isim inna khabar inna lebih kurang sama. Anda boleh tukar sendiri. Mereka fiha di dalamnya adalah orang-orang yang kekal. Hampir serupa perbincangan kita tadi. Tak perlu saya lanjutkan. Ayat 82. Dua jumlah yang akhir ni. Ulaika ashabun nar ni adalah khabar bagi mubtada'. Apa mubtada' dia? Allazina, orang-orang yang. Isim mausul. Bersama dengan silah mausul sekali itu.
Isim mausul dan sila mausul tu kena rangkumkan sekali. Mubtada dia allazina tu. Mubtada. Syarat mubtada mesti isim dan isim makrifah, okey? Isim mausul adalah isim makrifah. Dan dia mesti marfu', atau marfu' pada dhammah. Tapi isim mausul tak ada pun sebab isim mausul isim yang mabni. Dia bukan mu'rab. Apa itu mu'rab? Baris akhir dan huruf akhir berubah. Mabni, baris akhir huruf akhirnya tak berubah, tetap. InsyaAllah kita akan bincang apa itu mabni dan mu'rab. Okey. Kita nak selesaikan tentang fi'il. Tapi hari ini tak dapat bincang tentang fi'il. InsyaAllah besok atau lusa kita akan sambung fi'il tentang wazan 4 huruf. InsyaAllah kita akan sambung fi'il 4 huruf. Boleh? Setuju? Ataupun masih lagi nak kemaskan ni dulu? Kita ada 2-3 ayat lagi untuk selesaikan muka surat 12. Nanti kita akan pindah muka surat baru. Saya akan hantar video baru. Video baru tentang terjemahan muka surat yang ke-13. Di situ akan ada ada pelajar-pelajar yang saya akan pilih untuk mereka berkongsi terjemahan yang mereka terjemahkan kepada semua pelajar-pelajar. Saya akan kongsikan dalam grup WhatsApp dan saya akan kongsikan juga dalam Facebook saya nanti. InsyaAllah pada sesi-sesi yang berikutnya akan ada testimoni, akan ada pelajar-pelajar yang saya akan kongsikan daripada pelajar-pelajar lepas, pelajar-pelajar senior. InsyaAllah mereka semua akan berkongsi pada anda bahawa anda juga bakal boleh menterjemah. Anda juga akan bakal menjadi ustaz atau ustazah. Boleh mengajar. Sama ada mengajar secara berani atau atas bimbingan saya. Saya lebih suka kalau anda dibimbing. Anda dibimbing supaya kesilapan-kesilapan itu akan dapat dikawal. Kalau tak dibimbing nanti bimbang nanti banyak kesilapan, banyak istilah-istilah yang perlu dirawat. Okay, InsyaAllah kita akan jumpa 2 hari lagi. Besok kita akan rehat. Berarti hari apa? Hari ini hari Khamis, hari Sabtu nanti. Semasa dalam PKP saja. Selepas PKP bila kelas saya dah mula, saya minta maaf, kita tak boleh terlalu kerap sebegini. Kita mungkin jumpa seminggu sekali. Mungkin seminggu. Itu pun mungkin hujung minggu, Sabtu atau Ahad. Kalau hari-hari biasa saya akan dah mula. Semalam saya dah mula kelas di kelas-kelas tapi melalui grup WhatsApp. Sebab WhatsApp sekarang dah boleh 8 orang satu pertemuan. Boleh gunakan Google Meet juga. Tapi untuk kelas-kelas di Kuantan, saya mungkin selepas PKP ni saya dah akan mula semula. Kita akan mula. Jadi kepada yang grup WhatsApp ni kita tak dapatlah sekerap begini. Mungkin kita buat seminggu sekali nampak gaya. Tapi insyaAllah hari Sabtu ni saya akan yang jelas hari Sabtu insyaAllah tak ada gangguan. Mudah-mudahan kita akan bertemu hari Sabtu nanti dengan terjemahan yang baru. Sila bersiap sedia. Kita akan sembang-sembang, kita bincang-bincang sama. Saya tanya, saya jawab. Kalau saya jawab pun lambat sikit lah. Saya minta anda jawab dulu. Salah-salah dulu, baru kita betulkan sama-sama. Okey? Kepada 73 yang menonton daripada tadi, 80 ada. Alhamdulillah. Terima kasih kerana anda sudi menonton. Terima kasih kerana anda sudi bersama. Dan sudi berkongsi dengan teman-teman yang lain. Tak paksa anda nak like ke, nak share ke, terpulang pada anda. Itu tanggungjawab anda. Anda nak like ke, itu hak anda untuk perbanyakkan amal. Saya yang ada ni pun Alhamdulillah, dah ramai dah bagi saya. Ramai sangatlah. Tak pernah sumiduk saya mengajar macam ni ramai. Ambil saya biasa mengajar 2 orang, 3 orang je. Sebab nak mengajar ni, nak menghafal ni, orang ni ramai tak berminat nak menghafal. Tak berminat nak. Rasanya macam susah je belajar bahasa Arab. Sebab mereka telah terpesona dengan gangguan yang digerunkan oleh syaitan dan iblis. Mereka tu, bahasa Arab tu susah. Mereka akan digerunkan. Bahasa Arab tu nanti pening kepala. Sedangkan 1 bulan baru kita belajar. Baru 1 bulan kita belajar. Baru 35 pertemuan. 35 pertemuan tu. Apalah ada 35 pertemuan. Kalau belajar dekat sekolah, belajar dekat 35 pertemuan tak banyak mana pun. Tapi Masya Allah, dengan 35 pertemuan ni, anda boleh dapat menguasai banyak hal. Banyak hal yang boleh dapat anda kuasai. Saya pun rasa pun takjub juga pencapaian anda. Dan Alhamdulillah, saya yakin dan dah menampakkan hasil. Yang belajar melalui live ni saya pun
Ada yang dah boleh terjemah sampai satu muka. Ada yang dah boleh setengah muka. InsyaAllah. Silakan. Kepada yang ingin untuk saya menyemak terjemahan anda, jujurlah. Jujurlah. Antara anda dengan Allah saja. Dan saya dapati terjemahan memang mantap. Buku pun dah ada. Bagi yang tak ada, Masya Allah, buku stok baru dah sampai. Kepada yang nak, saya bukakan tawaran. Silakan. Boleh PM nama, alamat dan nombor telefon. Postcode sekali. Dan kepada pelajar yang, saya akan utamakan kepada pelajar-pelajar yang berdaftar untuk belajar kos grup WhatsApp. Grup WhatsApp. Saya akan utamakan pelajar yang ikut. Sebab pelajar yang ikut grup, belajar melalui grup WhatsApp, wajib memiliki 2 unit, satu set buku ni. Buku nota dan buku rujukan. Itu syarat utama untuk belajar. Kalau tak ada buku, saya tak, nota-nota saya mungkin tak kongsikan lah. Sebagaimana awal tadi. Kecuali nota yang tak ada. Tak ada dan saya akan, nota-nota tambahan tu saya akan pada grup-grup WhatsApp. Okay. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua yang menonton. Terima kasih kepada semua yang ambil perhatian. Semoga berjumpa lagi. Sekarang sudah pun menurun jumlah peserta, ada 65. Terima kasih kepada semua yang menonton. Maaf kalau ada kekurangan, kesilapan. Semoga berjumpa lagi hari Sabtu nanti, 14 Ramadan. 14 Syawal. Kepada yang masih berpuasa, selamat berpuasa. Kepada yang dah berhari raya, alhamdulillah, tahniah. Dan kepada nak sambung, Ayyamul Bid, ada lagi puasa, insyaAllah. Kita jumpa hari Sabtu nanti. Saya sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan sama-sama kepada yang ucapkan terima kasih kepada saya. Waalaikumsalam.